Bismillahirrahmanirrahim. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak tengok ke bahagian terakhir bab ubahan matematik tingkatan 5. Okey, jadi kita akan masuk kepada ubahan yang ketiga, itu ubahan bergabung. Jadi apa itu ubahan bergabung? Ubahan bergabung ni sebenarnya kalau kita dengar perkataan bergabung tu sendiri, kita dah boleh agak bergabung ni maksudnya combine together lah. Ubahan bergabung melibatkan gabungan ubahan langsung, okey, berlangsung atau ubahan tercantum dengan ditulis sini dan ubahan songsang. Maksudnya gabungan ubahan langsung dengan ubahan songsang ataupun ubahan tercantum dengan ubahan songsang. Kalau tercantum ni kalau kamu ingat dia ubahan langsung dengan ubahan langsung. Okey. Okey. Jadi mula-mula kita nak tengok mobilasi minda 8. Muka surat 26 ya. Okey, menentukan hubungan antara tiga pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung yang melibatkan ubahan langsung dan ubahan songsang. Jadi sini ada dua lah. Tiga pemboleh ubah lah sebab ubahan langsung dengan ubahan songsang, lepas tu yang tajuk dia semula-mula. Okey. Jadi dia guna isi padu silinder. Jadi awak dah tahu rumus bagi isi padu sebuah silinder ialah hasil darab luas tapak dan tingginya. Betul? Okey. Jadi dia ada tiga pemboleh ubah di sini. Isi padu. Dia guna X. Tinggi. Dia guna Y. And then lagi satu luas tapak. Dia guna Z. Okey. Z. Jadi Z ni luas tapak. Y tinggi. X isi padu dia. Jadi apa formula isi padu silinder? Luas tapak, darab, tinggi. Jadi kita tak perlu ambil tahulah jari dia sebab dia dah gabung sekali, rangkum sekali kepada luas tapak. Okey, jadi kita tengok kes yang pertama. Jika A tetap, apa jadi pada Z tetap. Z tu ialah luas tapak. Jadi dibagi isi padu, awak kena cari tinggi. Jadi apa hubungan tinggi dengan isi padu tadi, ataupun tapak, tinggi dan isi padu? Okey, kita tahu luas tapak darab tinggi, kita dapat isi padu. Jadi 50 darab berapa? Dapat 100. Tentu sekali 50 darab 2. 50 darab 4 dapat 200. 50 darab 6. Yang ni 50 darab 8. Okey, macam mana dengan X per Y? X per Y. 100 bahagi 2. Jadi 100 bahagi 2, 50. Yang ni pun 50. 50. 50. Okey, nampak tak? Ni semua pemalar. Jadi ingat yang kita dah belajar, kalau pemalar ni dia K, nilai K. Dan bila X per Y, apa hubungan dia? Okey, lepas ni kita jawab. Tengok yang kedua. Kalau yang ni X tetap, kes B X tetap, isi padu dia tetap, dia bagi luas tapak yang berubah. Jadi macam mana dengan tinggi? 40 darab berapa? 120. 3. Ini pun 3, betul? 2. Yang ni 1.5. Yang ni 1.2. Okey, macam mana dengan Y darab Z? Y darab Z. Kalau awak tengok, semua awak akan dapat 120. Okey. Jadi, ini pemalar dia YZ. Ingat lagi? Ubahan apa yang pemalar dia YZ? Okey, kita tengok C, X, Y dan Z ialah pemboleh ubah. Okey. Semuanya boleh berubah. Okey, 20 darab berapa? Dapat 80. 20 darab 4. 30 darab 6.
Yang ni darab 8. Yang ni darab 10. Okey, kalau bahagi pula. YZ per X. Z bahagi dengan yang ni. Okey, yang ni darab, kemudian bahagi. Semua dapat 1. Okey, jadi mana pemalar dia? Ini pemalar dia. Okey, perbincangan apakah nilai X per Y? Kau tengok nilai X per Y ialah 50. Seterusnya nyatakan hubungan antara Y dengan X jika Z ialah pemalar. Z pemalar, jadi Y per X ni ialah apa? Berkadar atau berubah secara langsung. Okey, YZ. Z seterusnya nyatakan hubungan YZ ni 120. Hubungan jika Y dengan Z jika X ialah pemalar. Isi padu ialah pemalar. Jadi hubungannya berubah secara songsang. Okey, nampak tak? Yang ni kecil, yang ni paling besar. Yang ni paling besar, yang ni paling kecil. Okey. Okey, apa akan jadi kalau yang ketiga? Kes yang ketiga ni, nilai YZ per X dia sama, pemalar 1. Seterusnya nyatakan hubungan antara Y, X dan Z jika ketiga-tiganya ialah pemboleh ubah. Jadi, hubungannya, kau tengok YZ ni, atas ni. Ini kan, YZ songsang. Jadi, dia berubah secara songsang ni sebenarnya dengan Z. Tetapi secara langsung dengan X. Okey, kita tengok sini. Hasil mobilasi minda 8. Simpulan dia, didapati bahawa Y berubah secara langsung dengan X. Dan Y berubah secara songsang dengan Z. Kat atas tu dia... Kat atas tu maksud saya untuk yang ni. Pemalar tadi. Okey. Kat atas tu songsang. Yang bawah tu langsung. Jadi Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Kita boleh tulis macam ni. X kat atas sebab dia langsung. Z kat bawah sebab dia songsang. Yang tadi tu pemalar, ingat. Okey. Jadi bagi suatu ubahan bergabung, yang ni dipanggil ubahan bergabung sebab dia ada langsung dengan songsang. Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan secara songsang dengan Z kuasa N. Dia boleh tulis macam ni. Ni hubungan. Bila nak kira, dia jadi macam ni. Persamaan. Boleh? Yang ni biasa. Yang kita dah tengok. Okey, seterusnya kita tengok contoh 22. Soalan dia, ubahan ni sebenarnya dia sama sahaja. Macam mana keadaan pun macam tu lah. Jangan jawab faham konsep. Okay, diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Okay, dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Jangan tinggal. Awak tinggal perkataan punca ni saya katakan salah. Okay, ini nilai yang dibagi jika Y 8, X 4 dan Z 36. Ungkap Y dalam sebutan X dan Z. Jadi kita kena cari K lah. Macam ni kita tulis dulu. Kalau tak nak tulis ni memang tak akan boleh jawab. So X kuasa 2 per punca kuasa 2Z. Okay. Kemudian kita ganti, ingat. Simbol ni kita tak boleh kira. Kita ganti dengan ni. Okay. Kita ganti sahaja. Y tu 8. K 4. Z 36. Kita nak cari K. Ini kita dapat lah. Kita pindah dari sini. Ini ke kiri. Bawah. Okey, kita dapat 3. Kemudian 3 ni kita ganti dalam baris kedua. Yang lain tak payah ganti untuk jawapan akhir. Okey. Contoh 23. Ni soalan dalam bentuk jadual. Jadual menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3. Ni kuasa 3. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan secara songsang dengan R. Okey, jadi P hubungan Q kuasa 3 per R. Okey. Hitung nilai X dan Y. X ni ialah R, Y ialah Q. Jadi mula-mula kita kena cari K. Ingat nak cari K, kita kena guna, kalau soalan jadual, kita kena guna nilai lengkap. Ni nilai lengkap. Awak tak boleh ambil yang ni sebab ni tak lengkap. X tak ada. Tak boleh ambil baris ni, laju ni sebab Y tak ada. Jadi kita kena guna yang lengkap. Ini untuk cari K. Okey, jadi kita tulis dulu hubungan dia. Ni hubungan dia.
Q kuasa 3 sebab berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Songsang dengan R kat bawah. And then ganti yang ni, ingat. Ganti dengan sama dengan K. Okey. Guna nilai yang laju pertama tu 420.6. Ganti betul-betul dalam ni. Okey. Kemudian kita nak K pindah-pindah dapat 3/10. Ataupun 0.3 pun boleh. Tapi tak adalah. Kalau 0.3 dia ke atas lah. 10 ni tak adalah bawah. Okey. Kemudian untuk cari X. X ialah R. Jadi, lepas tu kena tulis yang ni ya. Kita ganti nilai lain kecuali R. R kita tak tahu. R tu kita ganti dengan X pun boleh. Nampak ni dia ganti dengan X. Yang ni. Ganti nilai yang diberi tu. Yang ada dalam jadual. X tu tak ada. Yang tak lengkap tu. Okay. Kemudian pindah. Sebab tu menjawab soalan ubahan ni awak kena algebra. Kena mantap. Okay. Seterusnya. Nak cari nilai Y. Y ialah Q. Kita masuk juga Q dalam ni. Ini Q dia. Okay. Nilai lain kita ganti. Q. Okay. Kemudian ganti-ganti. Ingat yang ni dia kuasa 3. So kita nak Y sahaja. Kita kena punca kuasa 3. Dapat. Okay. Okay. Seterusnya kita tengok bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Okay. Ini bahagian terakhir lah. Soalan problem solving. Ubahan bergabung. Untuk soalan ubahan bergabung. Okay, contoh 24. Dia lebih kepada soalan fizik. Tekanan dibagi P pada roda kereta sorong berubah secara langsung dengan jisim kereta sorong M. Okey, dan songsang dengan luas permukaan sentuhan roda dengan tanah L. Okey, jadi bila dapat soalan macam ni, first come to your mind ialah hubungan dia. P berubah secara langsung dengan M dan secara songsang dengan L. Tulis macam tu je dulu. Kemudian barulah kita go to the next step. Okey. Jadi dia bagi. Ini P, this one P sebab tekanan. Ini ialah M. Ini ialah L. Apa guna nilai-nilai 3 nilai ni? Untuk cari nilai K. Betul? Sebab dia dah bagi tahu. Soalan A, hitung nilai P apabila M sama dengan 120 dan L sama dengan 0.5. Yang ni sebelum kita kena kira K dulu. Okay, baru kita dapat persamaan ni, barulah kita ganti nilai. Okay, B, apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurang jika jisim kereta sorong adalah tetap? Okay, kita tengok soalan penyelesaian dia teruslah. Okay, jadi mula-mula kita tulis macam ni, macam saya tulis tadi. Okay, kita nak K, so kita tulis macam ni. Ganti nilai yang kita tahu, yang 3 nilai kita bagi tadi. So pindah-pindah dapat K 10. Tulis balik hubungan. Yang ni ganti dalam baris kedua. Ingat selalu ganti dalam baris kedua. P sama dengan 10M per L. Okey, bila M 120, L 0.5, dia suruh cari P. P senang lah sebab P memang dah jadi tajuk ni. So tak payah pindah-pindah dah. Gantikan nilai M 120, L 0.5, akan dapat 2400. Okey, kalau tengok soalan B. Apa tadi? Apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan P berkurang jika jisim tetap? P ni berkurang. P berkurang, yang ni tetap. Okey, kita nak suruh kecil. Jadi, bila L kat bawah, so L mesti besar lah. Betul tak? P berkurang bila L bertambah. Jadi, P bertambah bila L berkurang. Dia nak suruh P berkurang. Kita tengok jawapan dia. Gunakan roda yang lebih lebar kerana tekanan pada roda berkurangan apabila luas permukaan sentuhan roda bertambah dengan keadaan jisim yang tetap. Yang ni belum membuat kesimpulan lagi. Ni cuma strategi sahaja. So, jawapan akhir. Ni kena buat ayat. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.